الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه آمين اللهم آمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan sekian kalinya untuk sama-sama kita solat berjemaah fardu maghrib, kemudian duduk beriktikaf di masjid ini sambil mendengar perkongsian ilmu. Mudah-mudahan masa yang diluangkan, tenaga yang dikeluarkan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada malam ini kita masuk kepada perbahasan hadis yang ke-10 menggunakan kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis yang ke-10 yang mana tajuknya baik dan halal merupakan syarat penerimaan. Baik dan halal merupakan syarat penerimaan. Hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Hadis yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan muslimin dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amalan soleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami kurniakan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian baginda menyebut tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut masai dan berdebu rambutnya, menadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku,
sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah haram, dan dia diberi makan dengan benda-benda yang haram, maka bagaimanakah dikabulkan permintaannya? Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kita hadis yang ke-10 ini yang bertajuk baik dan halal itu merupakan syarat penerimaan amalan ataupun doa. Sebenarnya perbahasan kita ini telah disentuh dalam khutbah minggu lepas. Kalau kita masih ingat, khutbah minggu lepas cerita mengenai makan makanan yang halal dan suci. Makan makanan yang halal dan suci. Jadi kita punya pengajian kita ataupun hadis kita, kita akan bahaskan satu hadis yang mana hadis itu dimuatkan juga dalam khutbah pada minggu lepas. Jadi hadis ini kata para ulama merupakan di antara hadis yang mana terbina di atasnya asas dan hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam. Kerana dengan hadis ini mengajar kita bagaimana beradab dan bagaimana kita nak beribadat sehingga amalan ataupun sedekah ibadat yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lafaz hadis ini. Innallaha thayyibun. Tayyib ni adalah bermaksud baik. Sesungguhnya Allah itu baik. Biasa tengok cerita Piramli. Tayyib. Pernah dengar lafaz tayyib tu maksudnya baik. Maksudnya baik. Jadi Allah baik maksudnya Allah itu suci. Allah itu suci, bersih daripada segala kekurangan. Bahkan salah satu daripada nama Allah adalah At-Tayyib. Salah satu daripada nama Allah adalah At-Tayyib. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik dan Allah itu tidak menerima melainkan yang baik juga. Maksudnya Allah tidak menerima harta sedekah yang mana berpunca daripada harta yang haram. Contohnya mencuri, lalu duit yang dicuri itu dia buat sedekah. Ataupun duit yang digunakan pergi haji, pergi umrah, pergi beribadat itu hasil sumber dia daripada sumber yang haram. Maka kerana Allah itu baik, maka Allah tidak menerima melainkan yang baik juga. Lain daripada itu yang haram, maka Allah tidak menerima. Dan Allah memerintahkan kaum muslimin seperti mana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Itu yang kita bacakan dalam potongan hadis tadi. Ada surah Al-Mu'minun ayat 51 yang mana Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amal soleh. Khitab ataupun kata-kata firman Allah kepada kita sama seperti yang Allah khitabkan kepada para rasul terdahulu, iaitu Allah perintahkan kita makan makanan yang baik, yang halal, suci, bersih. Itu juga perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul yang terdahulu. Makan makanan yang halal, suci, bersih. Kemudian kita tengok kandungan hadis ini. Yang pertama sekali, yang baik dan diterima. Yang baik dan diterima ini merangkumi amalan, sama ada ibadat solat kita, zakat kita, puasa, umrah, haji kita, ataupun harta benda kita, ataupun juga keyakinan kita. Maka disebabkan Allah itu baik dan Allah hanya menerima yang baik sahaja, Allah tidak menerima melainkan yang baik.
kalau kita perhatikan ayat yang digunakan oleh baginda Nabi, Allah tidak menerima melainkan yang baik. Ayat itu kalau kita comparekan dengan ayat Allah menerima yang baik, maka ayat yang pertama tadi Allah tidak menerima melainkan yang baik, maka ayat itu lebih tegas, lebih kuat lagi, lebih jelas. Seperti mana kita tengok lafaz kalimah tauhid kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maksudnya dia menafikan dulu, kemudian dia menetapkan. Jadi Allah kata baginda Nabi dalam sabdanya, Allah tidak menerima melainkan yang baik. Maksudnya hanya yang baik sahaja yang diterima oleh Allah. Ayat yang pertama tadi yang kita buat perbezaan ataupun perbandingan, maka yang itu lebih kuat, lebih jelas lagi. Hanya sahaja yang diterima oleh Allah baik daripada segi amalan kita, tidak boleh bercampur yang buruk dengan yang baik. Ibadat kita, harta yang kita infakkan, ataupun yang paling besar sekali adalah keyakinan, i'tiqad kita. Tak boleh seorang dalam satu masa dia yakin Allah itu maha berkuasa, Allah itu Tuhan, dalam masa yang sama dia syak ataupun dia ada i'tiqad ada sesuatu yang lain yang boleh memberi mudarat. Dia beriman kepada Allah dengan iman betul-betul, tetapi dalam masa yang sama dia percaya kepada tukang tilik contohnya, tukang ramal ataupun tok bomoh. Pergi jumpa bomoh, bomoh pun bawa keluar satu mangkuk ada air, dia pusing-pusing beritahu, yang curi ini sekian-sekian contohnya, ataupun yang buat keluarga awak ni disihir ni adalah sekian-sekian fulan bin fulan. Lalu dia pun percaya, ataupun dia menyangka yang boleh memberi mudarat itu adalah selain daripada Allah. Maksudnya dalam kepercayaan, i'tiqad dia campur. Ada part yang betul, ditambah juga ada yang sesat ataupun ada yang salah. Maka pada ketika itu tidak diterima. Tidak diterima. Seperti mana warna putih itu tidak boleh bercampur dengan hitam. Putih itu jelas, hitam itu jelas. Maka tak boleh campur. Maka kalau campur dia takkan jadi putih ataupun takkan jadi hitam, dia mesti akan jadi warna yang lain, kelabu. Yang kita nak ni putih ni. Yang kita nak putih, jadi dia takkan campur. Sebab itu Allah hanya menerima amalan yang baik saja. Maka satu amalan itu kalau bercampur adanya riak, takabur dan sebagainya, kita kata sifat mazmumah, maka amalan itu tidak diterima. Akan tetapi itu adalah persoalan yang hanya Allah sahaja mengetahui. Tidak boleh seseorang menuduh seseorang yang lain itu riak. Contoh kalau tengok orang sedekah, orang sedekah kepada anak yatim, pusat tahfiz sekarang, mungkin dia ambil gambar cek ke ataupun mok cek yang besar itu, masuk sok khabar ke apa, mungkin terlintas ke hati kita, riak lah tu, saja nak menunjuk ke apa kan. Disebabkan riak, takabur, ujub dan sebagainya itu adalah sifat hati yang mana tidak diketahui melainkan Allah. Tidak boleh seseorang mengatakan kepada orang yang lain yang mana orang itu riak. Jadi itu adalah hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Boleh jadi yang menyuruh-nyuruh tu juga kadang adanya riak ataupun ujub. Dalam buat nyuruh-nyuruh tu dia mengharapkan orang tahu, buat sembunyi-sembunyi. Orang yang sedekah terang-terang tu dengan tujuan supaya orang lain pun ikut juga bersedekah. Boleh jadi niat dia baik, jadi kita tidak mengetahui. Dalam kata-kata juga Allah mengumpamakan kata-kata yang baik itu seperti pokok yang tumbuh subur, pokok yang baik. Maka kalau bajanya baik, disiram dengan air ikut waktu dia, dijaga seperti mana
kata-kata yang baik itu seumpama pokok, lalu dia tumbuh keluarkan hasil pun baik juga. Kalau itu sejenis buah-buahan, maka buah-buahan itu cantik, manis seperti mana yang diharapkan. Begitu juga kata-kata yang buruk itu diumpamakan seperti pokok yang buruk, iaitu pokok yang tumbuh akan tetapi memberi mudarat kepada orang lain. Itu diumpamakan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 24. Surah Ibrahim ayat 24 diumpamakan seperti mana pohon yang tumbuh baik, pohon yang baik. Kemudian bagaimanakah amalan akan diterima dengan baik? Dalam hadis ini disebut secara jelas di antara faktor yang paling besar, faktor yang paling besar yang menyebabkan amalan kita diterima adalah seseorang itu memastikan makanan yang masuk ke dalam mulutnya, minuman yang masuk ke dalam mulutnya, baju yang dipakainya ataupun segala keperluan kehidupannya adalah halal semata-mata. Itu adalah faktor yang paling besar. Faktor yang paling besar menyebabkan amalan seseorang itu diterima. Bukan kita kata orang yang banyak bersedekah ataupun orang yang banyak berqiyamul lail. Jadi yang ditengok dulu amalan tu diterima, first kali makanan orang yang doa tu. Orang yang kalau dia tu sejenis orang yang bangun malam, sebelum diterima amalan dia tu, tengok macam mana makanan dia, okey halal. Minuman dia macam mana, okey halal. Pakaian dia macam mana, kehidupan dia yang lain, semua sekali halal, maka ibadat dia diterima, doa dia diterima. Barulah yang lain-lain, amalan yang lain itu akan diterima. Maka sebaliknya juga, sekiranya makanan itu yang haram, minuman itu berpunca daripada yang haram. Haram ini sama ada benda itu memang haram ataupun dia tu berpunca daripada benda yang haram. Dapat benda tu daripada sumber yang haram. Dia ada dua maksud. Kita ni insya-Allah lah tak adalah pergi minum arak, pergi makan babi ataupun bangkai sebagainya, binatang yang disembelih bukan nama Allah. Itu mungkin kita tak buatlah ke arah itu insya-Allah. Tapi yang kedua itu, sumber itu, sumber yang haram. Contohnya kita kata menipu klaim. Ini pun biasa, tipu OT. Tak OT tapi klaim OT. Tak sampai ke perjalanan tu. Contoh dia kena pergi satu tempat, tapi dia klaim jauh daripada apa yang dia dapat. Contoh kilometer dia 100, tapi pergi hantar barang klaim tu 200 contohnya. Dia tipu. Sekarang orang mudah nak buat benda-benda macam itu. Lagi-lagi kalau dia memang pakar lah dalam bidang-bidang tu. Boleh edit ke apa kan. Sekarang receipt bank orang boleh edit tu yang PDF tu. Kena hati-hati. Jadi dia tipu bab itu. Dia hanya berhak claim 100 km saja, tapi dia claim 200 km. Maka 100 km yang kedua itu adalah haram. Walaupun hasil daripada duit itu, contohnya RM50 itu, dia pergi beli ayam tu kat kedai tu. Ayam tu halal lah, dia bayar. Dia bukan curi ayam tu, dia bayar duit tu. Tapi sumber yang dia dapat itu sumber yang haram. Sebab tu kena hati-hati. Kalau tak buat maka jangan claim. Mudah saja. Kalau tak OT jangan kata OT. Kalau tak buat kerja maka tak boleh katalah dia buat kerja. Kita dibayar gaji berdasarkan apa yang dibuat. Lebih-lebih lagi pesanan ini untuk saya yang kerja kerajaan ni. Kerja swasta mungkin agaknya susah sikit lah nak tipu, saya tak pastilah. Kalau kerja kerajaan ni yelah, kita tiap bulan dapat gaji, bukan ada orang pantau kan. Maksudnya secara tafsir, secara detail tak ada. Maka terkadang orang nak tipu tu boleh. Maka sekiranya yelah kita nak pulang kat siapa duit tu dah dapat, takkan nak masuk balik dalam akaun bank negara kan. Jadi kita banyakkan bayar zakat, sedekah. Boleh jadi masa yang diperuntukkan untuk kita kerja tu, tak buat kerja pun, tidur kat store.
Suruh mantau tapi tak mantau, ngulur. Lepak mamak tu, kata sarapan punch card pukul 8, pergi kedai kopi pukul 8.30, pukul 10 masuk office. 10 masuk office. Jadi 2 jam tu macam mana nak kira tu? Sebenarnya 2 jam tu adalah waktu peruntukan untuk kerja. Untuk kerja. Masya Allah memang banyak-banyak kita kena muhasabah lah. Ini pesanan untuk saya sendirilah, lebih-lebih lagi supaya rezeki yang kita bawa balik, bahkan kita menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang kita dapat itu, bukan kita saja terkesan, bahkan itu terkesan kepada siapa yang makan makanan yang kita bagi itu, makanan yang kita bagi. Sebab itu Nabi tegaskan dalam hadis ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, suci, Allah tidak menerima melainkan yang baik sahaja, yang halal sahaja, yang baik sahaja. Sebab itu itulah pesanan juga yang Allah tekankan kepada orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi yang halal, dan sumber itu juga adalah sumber yang halal. Imam At-Tabrani ketika mana mengeluarkan hadis ini daripada Abdullah ibnu Abbas, ketika mana Nabi membacakan ayat yang kita bacakan tadi, lalu salah seorang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia lantas bangun lalu mengatakan kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku orang yang makbul doanya. Nabi bila baca ayat tadi, supaya kita orang beriman makan makanan yang halal, yang baik, yang Allah kurniakan kepada kita. Satu, perintah makan makanan yang halal, yang baik, yang suci. Yang kedua, makanan yang kita dapat itu takdirnya adalah yang Allah kurniakan pada kita. Kita sandarkan semua sekali itu datang rezekinya daripada Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas lantas dia bangun lalu kata kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah supaya Allah jadikan aku ini orang yang bila doa saja makbul. Sebab itu sebahagian para sahabat mengatakan di antara para sahabat Nabi yang doanya sangat mustajab adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi bila Sayyidina Sa'ad minta Nabi doakan? Wahai Rasulullah, tolong doakan Allah supaya aku ni jadi orang yang diperkenankan doa. Bila doa je makbul, doanya makbul. Itu adalah satu permintaan yang luar biasa. Masalah apa? Satu permintaan, orang kata apa? Satu permintaan yang mencakupi. Sayyidina Sa'ad dia bukan mintakan Nabi, wahai Rasulullah, tolong doakan aku murah rezeki. Maka yang dapat murah rezeki sahaja. Tolong doakan aku anak yang soleh, akan dapat anak yang soleh saja. Tapi tolong doakan aku supaya aku menjadi orang yang diperkenankan doa. Jadi apa saja yang diminta, anak rezeki yang halal, rezeki yang melimpah ruah, anak yang soleh-solehah, semua dia boleh minta. Asal apa? Kunci dia pertama, menjadi orang yang diperkenankan doa. Itu permintaan yang sangat besar. Lalu kata baginda Nabi, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atim mat'amaka takun mustajaba da'wah. Perbaikilah, perelokkanlah makananmu, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling dimustajabkan doa. Kita perhatikan apa Nabi kata, wahai Sa'ad, perbaikilah, atib mat'amaka, perbaikilah, perelokkanlah makananmu, nescaya kamu akan jadi orang yang paling diperkenankan doa. Kemudian Nabi bersabda, innal abda la yakdhifu luqmatal harama fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman. Kata baginda Nabi, demi Allah, Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya,
sesungguhnya seseorang hamba itu mencampakkan seketul makanan yang haram. Secubit luqmah ni benda yang sikit. Seorang hamba itu memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, Allah tidak akan menerima amalan daripadanya selama 40 hari. Selama 40 hari. Ini secubit makanan, seketul, bukan sepinggan. Kalaulah seketul saja, secubit saja, amalan kita tidak diterima selama 40 hari. Apatah lagi terkadang lebih daripada itu. Berketul-ketul. Berdulang, berpinggan-pinggan. Banyaklah maksudnya. Takkan orang curi seketul saja. Jadi terkadang dah biasa buat, maka banyak. Maka kalau hanya seketul, secubit saja, maka amalan kita tidak diterima. Ni tidak diterima ni bukan maksud tak sah. Bukan maksud kalau dia solat dia tak sah, dia kena qada. Bukan. Maksudnya tak ada pahala, tak ada nilai. Tak ada nilai. Tak ada nilai, tak ada ganjaran, tak ada kelebihan dia buat. Macam orang diumpamakan seperti orang yang berpuasa tapi mulutnya cakap lucah, maki hamun orang, suka bergaduh, bertelagah dengan orang. Maksudnya mulut dia tidak meninggalkan apa yang dilarang, maka Allah pun tak berhajat kepada puasa dia. Maksudnya puasa dia sah, tapi pahala tak ada. Yang dia dapat apa? Lapar dan dahaga. Samalah macam ni. 40 hari tu amalan tak diterima tu, maksudnya kalau dia buat, dia solat tu sah. Dalam erti kata lain, dia tak perlu qada balik. Kalau puasa Ramadan tak perlu ganti balik. Ni nilai pahala tu tak ada ni. Pahala tu tak ada, kosong 40 hari. Seolah-olah dia tak buat apa-apa 40 hari tu, seolah-olah macam tak solat. Dan Nabi bersambung, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bih. Dan sesiapa yang dalam tubuh badannya tumbuh daripada makanan yang haram, dan sesiapa yang daging dalam tubuh badan dia tumbuh daripada sumber yang haram, maka api nerakalah lebih layak baginya. Jadi itu adalah pesanan Nabi kepada Sayyidina Sa'ad. Kerana permintaan Sayyidina Sa'ad itu sangat besar, iaitu, wahai Rasulullah, jadikanlah aku orang yang diperkenankan doa. Doa saja makbul, doa saja makbul. Maka disebabkan permintaan itu besar, maka syarat nak jadi orang yang begitu juga besar. Maksudnya apa yang Nabi cakap itu besar juga. Pasal keinginannya besar, syaratnya mesti besar. Syarat tu mesti besar. Kita buat satu analogi. Orang yang nak memohon jawatan yang besar, tinggi, gajinya mahal, maka dia punya qualification dia punya syarat-syarat dia mesti besar juga. Bukan hanya sekadar lulus, tak, mesti cemerlang. Contohlah SPM, ijazah, ada master ke PhD. Pasal dia punya nak dapat tu habuan dia besar, syarat dia mesti besar. Jadi permintaan nak jadi orang yang diperkenankan doa itu besar, maka syarat dia besar juga, iaitu perbaiki makanan. Nabi tak kata banyak sedekah. Nabi tak kata bangun malam, qiyamul lail, nescaya engkau akan jadi orang yang diperkenankan doa. Nabi tak kata tu. Tapi benda yang Nabi tegur, yang Nabi bagi nasihat yang pertama sekali adalah atimma ta'amaka, perbaikilah makananmu. Maksudnya kita hati-hati, kita berwaspada, pastikan yang masuk dalam mulut kita makanan yang halal, sumber pun halal juga, dan masuk juga kepada orang yang kita nafkahi. Mestilah berasal daripada makanan yang halal, dan sumber dia mestilah sumber yang halal juga. Sumber yang halal. Kita pun baru-baru ni viral kes siakap saja, terus jadi siakap viral. Sebenarnya kes tu mencelikkan mata kita mengenai muamalat. Jual beli adalah salah satu daripada 4 bahagian dalam fiqh. Ibadat, muamalat, munakahat
jinayat. Muamalat ni adalah rubuk 1/4. Sangat penting. Jadi bila tu viral makan dulu ataupun tak tanya secara jelas detail berapa harga. Pasal muamalat dia kunci utama dia adalah redha meredai. Saling setuju di antara dua pihak. Mahal macam mana pun tak apa. Yang penting setuju, redha lah maksudnya. Redha. Jadi kita pun kena celik lah. Dan makannya ambilnya banyak. Udang, sotong, ayam. Yang udang tu dia nyurupkan dalam nasi dia. Sembunyikan. Masya Allah. Zaman-zaman jahiliah kita dulu. Dia nasinya bila orang datang tu, udang tu dia nyurupkan dalam nasi dulu. Jadi dia nampak, oh ikan, sayur, ayam, sayur. Biasalah kiranya. Rupanya dalam tu ada 2 ketul udang. Nyurup dalam nasi. Nasi bukit dia nampak lain macam. Orang dah tak ada, dia keluarkan balik. Bukit dalam bukit tu ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi itu haram lah. Jadi apa sahaja tubuh badan kita, daging kita yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lah yang terlebih layak untuknya. Jadi Allah tidak menerima. Jadi itu adalah satu pesanan kepada kita, untuk kita berhati-hati. Cuma tidaklah sampai berhati-hati tu untuk kita selidik pula orang di kedai. Tanya, ni ayam ni awak beli ni sembelih tak ni? Tanya, duit yang awak beli ni halal tak? Saya nak beli kat awak ni, tapi ayam yang awak beli ni halal ke tak? Kita tak dituntut macam tu. Tanya dia. Melainkan memang terang-terang lah kita tahu yang dia ni buat benda yang haram. Jadi kalau tak tahu, kita tidak dituntut untuk menyelidik kepada penjual daripada mana sumber. Ni saya nak beli baju ni. Ni baju ni awak beli kat mana? Ni beli ke curi ni? Tanya kat orang. Orang tak nak layan kita. Awak tak beli dah lah, pergi kedai lainnya. Dia marah kita balik. Tak adalah sampai ke tahap itu. Kita ni, kita yang nak dapat baju tu, maka kita pastikan daripada sesuatu yang halal. Jadi kita kata tadi, yang dinafikan tadi, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima itu, maksudnya adalah tidak menerima pahala ganjaran. Maksudnya tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, tidak ada fadilat, tidak ada fadilat. Seperti mana dalam sebuah hadis Nabi, yang mana Nabi bersabda, man shalla fi thawbin qimatuhu 'asharatun darahimin haramin lam yuqbalu lahu salah. Barang siapa yang bersembahyang dengan memakai baju yang harganya 10 dirham daripada yang haram, maka sembahyangnya tidak diterima. Maksud tak diterima dalam hadis ni adalah pahala tak ada, sembahyang sah. Sembahyang ataupun pergi umrah, pergi haji, duit daripada nombor ekor, alhamdulillah tikam nombor mengena. Jadi duit tu buat apa? Pergi buat haji lah. Buat haji. Boleh buat haji 40,000 contohnya. Jadi tidak diterima, maka sia-sia lah pergi. Sia-sia je lah pergi. Maksudnya tidak diterima itu adalah penerimaan fadilat. Jadi sama juga macam mana yang Nabi sabdakan tadi, kalau seseorang yang solat, maka baju dia tu baju curi, kain-kain curi, kepada kita itu tidak terima. Lebih baik solat tak ada pakaian daripada pakai pakaian curi. Solat tak ada pakaian, sah. Tutup lampu lah. Gelap kan. Pasal dia tak ada, memang tak ada baju. Nak kata lebih baik solat tidak berpakaian daripada memakai pakaian tapi curi. Kalau minjam lain cerita lah. Ini memang curi. Dah azan ni. Jadi solat orang yang tidak berpakaian itu dalam hukum fiqh diterima. Bahkan boleh solat berjemaah. Tapi dengan beberapa syarat lah maksudnya. Nak kata lebih ringan lagi begitu ibadatnya. Yang penting tidak
curi. Terkadang benda curi ni dia bermula dengan benda yang kecil-kecil. Benda yang simple-simple. Ambil barang orang tanpa izin dengan beranggapan tak apalah, benda kecil je kot. Tak apalah, ambil dulu lah. Tak apa, benda kecil, benda remeh, benda RM1, benda RM2. Lama-lama dia jadi satu kebiasaan. Kebiasaan orang kadang pergi kerja kahwin, tuan rumah bagi bontrot bekal lah. Satu orang dapat satu, ataupun satu keluarga satu. Disebabkan mungkin dia tengok ini kambing ni, dia pusing balik round kedua. Pusing balik round kedua, beratur balik. Beratur balik. Yang bagi tu mungkin orang dia punya pembantu ke apa kan, saudara dia kan. Kalau tuan rumah yang salam tu, cam lah mukanya. Orang yang bantu ke apa, saudara mara kan, ataupun orang yang bertugas AJK, tak perasan lah. Maka yang pertama itu hak dia. Yang kedua itu curi. Yang kedua itu curi, maka haram. Benda tu nampak macam remeh, tapi kesan dia besar. Ibadat tak diterima, doa tak makbul, maka sia-sia sahaja. Kita tawakuf sebentar bagi laluan azan fardu isyak.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu alhamdulillah salatu wa qadana syuraka wa badal. Sambung sedikit. Jadi kita kata tadi, kalau terbiasa makan makanan yang haram begitu, lama kelamaan mungkin dah tidak ada rasa bersalah. Makan bukan untuk haknya makan. Ada satu hari setelah selesai daripada kuliah, kebetulan ada seorang dermawan letak beberapa paket makanan di belakang di belakang pintu keluar masuk. Jadi setiap orang kalau nampak paket tu maksudnya apa? Setiap orang berhak ambil satu lah. Dia tak perlu tulis lah, setiap orang ambil satu. Kita faham terus. Setiap orang berhak ambil satu. Satu ketika ni saya pun keluar, ambil lah sebungkus bungkus makanan. Jadi kebetulan kat pintu tu ada orang jaga. Saya ingatkan dia empunya yang makanan tu, yang sedekah. Saya pun tanya lah, ni abang punya sedekah ke? Hajatnya apa? Biasa kadang orang ada hajat apa, jadi kalau dia beritahu hajat dia apa, kita doakan kan. Jadi kita bukan dia punya. Saya tengah tunggu cukup tak makanan ni dengan baki yang tengah solat sunat ba'diyah isyak masuk habis kuliah kan. Jadi saya pun tengok orang yang semayang oi cukup ni makanan ni lebih daripada orang yang ada. Bolehlah abang nak ambil. Saya pun keluar. Tak lama kemudian saya dengar ada orang tua seorang menjerit marah kat orang lelaki tadi yang saya berbual dengan dia. Rupanya dia bukan ambil satu plastik. Saya cakap dengan dia, ambil lah, bolehlah abang ambil satu. Rupanya dia faham satu plastik. Saya tak tahulah dia faham ke dia buat-buat tak faham. Satu plastik dia kautnya. Dah start motor dah tu. Kebetulan ada seorang jemaah haji tu, dia jerit dia jauh je. Satu je lah dia kata. Orang tu kan, satu je lah, kau ambil banyak buat apa? Lah ustaz kata boleh. Dia kata saya kata boleh. Kelakar pula masa tu dia kata ustaz kata boleh ambil satu plastik. Saya pun keluarlah nak membersihkan nama. Bukan satu plastik bang, satu saja. Jadi kalau anda kata dia ambil semua tu, dalam tu ada 7 paket contohnya. Yang satu tu hak dia, yang 6 tu mana pula nak bedalnya? Tak boleh. Benda tu nampak macam simple kan, tapi kesan dia pada ibadat kita, pada solat kita, pada doa kita. Bahkan dalam hadis ni juga disebutkan bagaimana Nabi ceritakan summa zakara rajula. Nabi menceritakan tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya, mungkin menunaikan haji, jauh perjalanannya, dan dia punya keadaan kerana jauh dia itu asy'atha aghbar. Dia punya rambut kusut masai, pakaian dia berdebu, tubuh badan dia berdebu, pakaian dia berdebu. Kerana apa? Padang pasir ke apa kan, jauh perjalanan dia. Lalu orang lelaki tadi tu yang jauh perjalanan tu bermusafir, dia pun mengangkat tangan dia. Angkat tangan dia, ya Rabb, doa. Kemudian doa tu tidak diterima kerana apa? Makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, dan seluruh kehidupan dia itu dia diberi dengan makanan yang haram, sumber yang haram. Maka fa anna yustajabulah, daripada sudut mana doa dia tu nak diterima? Itu bukan soalan, maksudnya satu ancaman lah.
Macam mana doa nak diterima sedangkan makanan haram? Walaupun di antara keadaan orang yang mustajab doa adalah orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, sabda Nabi dalam sebuah hadis, 3 doa yang mustajab. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang bermusafir, dan doa ibu bapa kepada anaknya. Maksudnya doa musafir tadilah, dia dalam permusafiran yang panjang, pula tu dengan dia punya zahir dia berdebu, rambut busuk masai, tempuh perjalanan yang jauh panjang. Patutnya kalau dia angkat tangan doa makbul terus, tapi ada halangan yang datang dalam diri dia sendiri. Ada manik, ada halangan, yang mana halangan itu datang daripada diri dia, iaitu dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai pakaian yang sumber dia yang haram juga, dan kehidupan dia semua sekali bersumberkan daripada sesuatu yang haram. Maka bagaimanakah Allah nak mengkabulkan permintaannya walaupun keadaan dia sebagai seorang yang musafir itu boleh menjadikan dia orang yang mustajab doa, orang yang mustajab doa. Jadi itu Nabi pesan kepada kita. Dan juga kita tengok dalam hadis ni sebab-sebab doa diterima, di antaranya jauh permusafiran yang kita sebutkan tadi. Orang yang bermusafir, yang namanya musafir ini doanya makbul. Kalau ada orang musafir, maka kita titipkan doa pada dia, tolong doakan aku, tolong doakan. Apatah lagi kalau musafiran tu nak pergi haji, pergi umrah, lagi kita kirim doa lah. Itu benda yang sangat dituntut, sunat. Kemudian sederhana dalam pakaian dan suasana. Kemudian mengangkat kedua belah tangan ke langit. Angkat. Kalau kiblat solat kita adalah Kaabah, kiblat doa adalah langit. Kiblat doa adalah langit. Gini angkat tangan, sunat kita. Hatta walau sedang khutbah, sedang khutbah ada perbahasan apakah dibolehkan sedang berkhutbah itu mengaminkan doa, ataupun dalam soalan yang lain, adakah amin itu termasuk dalam berkata-kata yang mana sia-sia Jumaat kita? Kan ada hadis Nabi, iza qala li sahibika ansid wal imamu yakhtubu yaumul jumu'ah faqad laghauta. Hadis sahih Bukhari. Ketika mana engkau mengatakan kepada saudaramu diam sedangkan imam sedang berkhutbah di hari Jumaat, maka engkau telah buat perkara yang sia-sia. Adakah amin itu sia-sia? Kata amin. Jadi jawapannya adalah tidak. Bahkan sunat kita kerana keumuman. Keumuman. Jadi maksud hadis Nabi tadi, jangan bercakap itu cakap benda yang sia-sia, tak termasuk doa. Tak termasuk doa. Jadi kalau pada khutbah yang kedua, khatib akan berdoa, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi kita pun angkat tangan, amin. Jadi tapi sebut amin tu bukan kuat lah, kita sebut tak kuat, amin. Amin perlahan ni kan, amin. Itu sunat. Kemudian sunat juga berselawat. Kalau dengar nama Nabi, sunat berselawat. Lebih-lebih lagi kalau khatib baca ayat surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sampai habis ayat tu. Kita jangan diam, itu adalah perintah berselawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah. Itu kan ayat perintah, berselawatlah. Ayat perintah, maksudnya kita dengar selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia selawat ni maksudnya keluar suara lah, bukan selawat dalam hati. Keluar suara sekira-kira telinga kita dengar cukup lah. Sama juga sunat kita apa disebut at-taradi. At-taradi itu ketika mana nama sahabat disebut, kita pun sebut radhiyallahu anhum. Biasa dengar kan? Dan Bilal sebut, itu pun sunat juga kita sebut. Jadi kita dah sentuh sikit bab doa tadi. Begitu juga kita disunatkan menyebut amin ketika mana mendengar Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi dalam solat. Kadang budaya ataupun amalan ini agak, kita kata apa, agak tidak diamalkan mungkin di tempat kita. Itu kita tahu fadilat dia, siapa yang mengucapkan amin
serentak dengan aminnya para malaikat. Malaikat mengucapkan amin setelah Al-Fatihah. Siapa yang cakap amin, sama seperti mana serentaknya imam dan para malaikat, maka diampunkan dosa-dosanya. Besar ganjarannya. Jadi kita kalau imam baca waladdallin, kita pun amin tu suara keluar. Suara keluar. Imam baca doa kunut, amin. Imam baca doa kunut nazilah pun amin juga. Amin juga. Itu sunat. Terkadang amalan itu kurang nampak. Jadi kesimpulan kita pada hadis yang kita kongsikan pada malam ini, yang pertama sekali, kita sentiasa berhati-hati, awas dalam makanan yang kita makan ataupun sumber makanan yang kita jadikan untuk kita membeli makanan, lebih-lebih lagi kepada orang yang kita nafkahi. Boleh jadi terkadang masalah rumah tangga itu berpunca daripada sumber makanan yang kita beri kepada isteri anak kita daripada sumber yang haram. Sekiranya ada makan makanan yang haram, ada ambil barang yang curi, maka tidak lain dan tidak bukan wajib dikembalikan kepada empunya barang. Dan sekiranya tidak bertemu, maka dipulangkan kepada warisnya. Kalau harta itu telah lupus, curi dulu handphone, curi dulu beg ke selipar ke apa, hilang dah, lama dulu punya cerita. Bayar nilai dia. Dulu 3 sen 1,000. Handphone Nokia dulu. 3 sen orang panggil. 1,000 dulu tu mula-mula keluar tu. Curi handphone tu bayar 1,000 lah. Bukan bayar sekarang 3 sen boleh RM50, saya bayar RM50 lah. Bukan bayar RM50 sekarang. Nilai awak curi tu dulu RM1,000, jangan bayar RM50. Itu untung lagi tu. Jadi kena bayar. Kalau tak ada juga, tak jumpa waris, nak pulang kepada empunya tak jumpa, waris pun tak jumpa, lalu kata para ulama, duit itu ataupun nilai itu, barang itu, nilainya itu kita sedekahkan kepada maslahat umum. Pada masa contohnya kepada pembinaan masjid, jalan raya, tandas, jambatan, untuk kegunaan orang ramai. Mudah-mudahan si pemilik itu walaupun tidak dapat manfaatkan hartanya di dunia, mudah-mudahan apa yang kita infakkan itu untuk tuan punya barang itu, pemilik itu, dapat dimanfaatkan di hari akhirat, dan mudah-mudahan kita tidak dituntut di hari akhirat kelak. Jadi itu jelah cara untuk kita kembalikan barang yang curi dan tak dijumpai orangnya, dan kita bertaubat kepada Allah. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sama-sama dapat faedah dan pengajaran, insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.